definisi. At-ta'rif di ahli sunnati wal jamaah. Definisi ahli sunnati wal jamaah. Dia kurang macam tu. Bagaimana Islam, tradisi Islam menyikapi untuk mendefine ahli sunnah wal jamaah, mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana cara dia? Jadi di dalam syariat, di dalam usul fiqh, ulama mengajarkan kita bahawa setiap kalimat apabila kita hendak meletakkan ta'rif, dia kena kembali kepada konteks dan wadi' dia. Konteks bidang apa dan wadi' dia, iaitu siapa yang meletakkan definisi tersebut dan kembali kepada yang meletakkan. Jadi bukan suka-suka, Ustaz. Hari ini ada orang suka-suka letak definisi. Kalau di Indonesia dulu, kawan-kawan saya di kalangan liberal, jadi mereka agak besar, golongan intellectual, ada master, PhD, pakai tie dan lain-lain, tersebar di universiti Islam di Indonesia. So mereka berhujah dengan saya bahawa solat ini yang mewajibkan ini ulama, bukan Allah, bukan Rasul. Solat 5 waktu. Saya kata, macam mana boleh kata macam tu? Dia kata, cuba ente buka dalam Al-Quran. Bagi saya satu aja ayat yang Allah SWT wajibkan solat 5 waktu. Ya memang tak ada. Kan kalau kita baca buka Quran, tidak ada. Tapi dalil dia yang dipakai oleh ulama, selain dalil mutawatir, ma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah, dan hadis yang sahih, kisah tentang waktu solat diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waktu solat mati. Okey. Okey, tes. Okey, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah macam masuk hospital, banyak kabel. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan Islam liberal, mereka kata tidak ada dalil mana dalam ayat Al-Quran. Memang tidak ada, selain daripada dalil mahwa ma'lum min ad-din bid-darurah, dalil mutawatir kewajiban solat, dalil daripada hadis-hadis yang sahih dan juga mutawatir tentang waktu solat. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, hadis menjelaskan tentang waktu solat dari mula subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, di mana Rasulullah SAW kana yusalli, dia pernah melakukan solat yang mana di depannya adalah Jibril untuk mengajarkan waktu solat, kan? Maka waktu itu disolat dan belakangnya diikuti oleh para sahabat. Hadis ini adalah dalil kewajipan solat, tapi memang di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil secara khusus, melainkan aqimus solah yang ulama sebut. Maka mereka berkata, pertama, Al-Quran adalah dalil yang paling benar dan ini kalam Allah. Benar? Oh benar. Maka apapun itu rujuk kepada Al-Quran. Benar. Dalam Al-Quran, aqimus solah. Ma makna as-solah? Apa maksud as-solat? Saya sudah buka kamus, semua kamus. As-solatu ay ad-du'a. Bawalah 100 kamus. Memang as-solatu ay ad-du'a. Solat itu maksud dia doa. Maka dari ayat ini kita enggak wajib solat. Yang wajib itu berdoa, mas. Ni Islam ni bro. Ni betul. Dan mereka wujud, bukan hantu jembalang, bukan. Memang betul-betul wujud dan berhujah seperti itu.
Maka kita jawab, ini namanya kecelaruan ilmu. Tidak ada disiplin ilmu. Kalau ini yang kita pakai, meletakkan takrif sesuka hati, nescaya Al-Quran ini macam-macam orang boleh terjemahkan. Haji, Al-Qasdu. Jadi wajib melakukan haji, wajib atasmu haji. Berarti cukup niat saja, tak perlu buat haji dah. Dah boleh panggil haji. Ni sebab apa? Cukup dengan menggunakan definisi lughawi, at-ta'rif al-lughawi. Dan ini runtuhlah syariat tersebut, runtuhlah Islam. Begitu juga pada hari ini, ada beberapa kawan ingin simpati, kita panggil simpatisan lah bahasa Indonesia dia, simpatik dengan golongan Syiah. Maka mereka menukil ayat-ayat, hadis-hadis tentang keagungan Ali wa syi'atihi, Ali dan pencintanya. Kerana hanya menggunakan tulisan Syiah, dia mengarang kitab, kita wajib mencintai Syiah, tidak boleh mencaci maki Syiah. Ini bukti dia. Jadi definisi dalam nas-nas itu adalah bahasa pengikut Ali. Dia terapkan, tatbikkan pada mazhab Syiah hari ini, dan mengajak orang-orang jom ikut Syiah. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini bahaya apabila hanya kerana tidak memahami cara penggunaan definisi. Di dalam Islam, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam ilmu usul fiqh, definisi perlu dikembalikan kepada iaitu konteks dan wadih. Apabila kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti ini perbahasan akidah dan usuluddin, atau kita sebut dengan manhaj Islam, tafkir atau al-fikru al-islami. Dia adalah ideologi. Berarti dia tidak boleh difahami hanya sekadar bahasa tanpa ada usul letak dia. Secara wadih dia, kalau solat secara istilah syar'i, kita panggil definisi syar'i dia ada hakikat syar'iyah, dia ada urfil am, ada urfil khas, ada lughawi. Tapi as-salat, aqimus salah, ulama memahamkan as-salat dengan makna iaitu hakikat syar'iyah, diibaratkan sebagai ibadatun mubtada'un ibadatun makhsusatun mubtada'atun min takbiratul ihram mukhtatamatun bit taslim. Ibadat yang tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu definisi solat secara syar'i. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak ada nusus dalam hadis maupun Quran yang menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Apabila tidak ada, maka dia kembalikan kepada wadih dia yang terawal. Ini wadih yang terawal adalah di kalangan ulama-ulama yang mana mereka ini mengikut sunnah Rasulullah SAW, mengikut para sahabat dan tabi'in dan tabi'in, yang mana dirumuskan oleh orang pertama atau termasuk generasi terawal yang merumuskan ahli sunnah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, meninggal tahun 324 Hijriah. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, meninggal tahun 330 Hijriah. Dan Al-Imam Ja'far At-Tahawi, meninggal tahun 320 Hijriah. Ketiga-tiga ulama ini meninggal di kurun pertama atau kurun awal 4 Hijriah. Berarti mereka termasuk salafus soleh kerana mereka sempat hidup di 3 kurun yang pertama, walaupun di akhir 3 kurun ketiga. Buktinya, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia ada mengarang sebuah kitab berjudul Risalatun ila Ahli Thaghr. Kitab tersebut nama lain dia adalah Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah. Di dalam manuskrip, kalau cetakan Mesir itu, yang cetakan Maktabah Azhariyah, di depannya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Khilaf dia punya paging dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Di dalam kitab ini, Imam Abul Hasan Ash'ari akan memula kata-katanya dengan qala ahli sunnah.
wa 'inda ahli sunnati. Tanda sebagai dia menamakan, membrandkan mazhabnya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi misalnya, dalam kitabnya yang terkenal Risalah atau Aqidah Tahawiyah, nama lainnya adalah sebenarnya Risalati Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitabnya Usuluddin. Berarti jenama Ahli Sunnah wal Jamaah berada pada awal tersebut. Ini dipanggil dengan wadih. Maka kalau wadihnya kembali kepada tiga tokoh ini atau yang mengikuti jalannya, tidak boleh hari ini ada orang yang bercanggah dengan tiga imam ini, maupun zatnya ataupun mazhabnya, tiba-tiba nak curi nama atau laqab ataupun istilah gelar Ahli Sunnah wal Jamaah dan klaim dialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana ini adalah namanya semua orang boleh mendakwa, tapi secara metodologi, terminologi Islam, maka ia tidak boleh diterima kerana penggunaan istilah tersebut adalah tidak pada tempatnya. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Bagaimana sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah ini didapatkan seperti itu? Kalau kita rujuk, ia kembali kepada hadis yang terkenal, yaitu riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnari ila wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Bermaksud umatku akan berpecah belah sebanyak 73 golongan. Semuanya berada dalam api neraka, dalam erti berada dalam kesesatan. Ila wahidah, kecuali satu. Lalu ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam satu riwayat, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berpegang dengannya dan dipegang oleh para sahabat-sahabatku. Itu satu. Jadi Ahli Sunnah ini yang mengikuti sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabihi, atau dipanggil dengan sunnah khulafair rasyidin dan sunnah para sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah tegas, para sahabat ini udul. Kita tak kata maksum. Maksum itu tak berdosa, kita tak kata macam tu. Tapi kita kata udul. Udul itu maksudnya keadil. Mereka tidak boleh dikritik dalam erti dikeji, ditafsirkan, difasidkan, dikafirkan, dimurtadkan, diapakan. Tak boleh. Kita kena hormat para sahabat. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah jelas dan sepakat dalam hal ini, iaitu apa? Kita apabila memandang, melihat pergaduhan yang terjadi di kalangan sahabat, seperti dalam perang Siffin antara Muawiyah dan Ali karramallahu wajhah, yang mana mereka berperang, akhirnya terjadilah tahkim. Bila terjadilah tahkim, maka keluarlah dari barisan Ali yang bernama Khawarij, iaitu golongan ekstremis. Dia membunuh Ali dan dia membunuh Muawiyah tapi tak dapat. Ini kisah dia. Dan golongan Khawarij ini terkenal mengkafirkan orang lain. Kerana apa? Mereka berpegang pada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Habislah orang yang tak sebulungan demo, semua dianggap tidak berpegang dengan hukum Allah, semuanya kafir, belaka, habis, wassalam. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab itulah kita menolak. Dan kita kata apa? Yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah ini adalah ijtihad kedua-duanya. Ijtihad ni boleh betul, boleh salah. Betul kan tuan-tuan? Boleh betul, boleh salah. Ali berada pada jalan kebenaran, Muawiyah salah kerana Ali khalifah, Muawiyah kena taat Ali. Itu sepatutnya. Tapi kalau salah, kita kata man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Barang siapa berijtihad lalu tersalah, maka bagi dia satu pahala, tak dapat dua. Itu sahaja. Kita tak sampai Muawiyah ni memang gila puasa,
Muawiyah ni memang memang orang yang dosa besar, dia ni fasik, bahkan ada yang dia tu kafir, na'udzubillah min zalik. Tidak, kita kena tutup mulut. Datang hari ini nak mentahzir orang, kita kena kata Muawiyah ni adalah bughat. Okeylah, secara bahasa tu boleh lagi toleransi, tapi Muawiyah ini adalah fasik, dosa besar, pendusta dan lain-lain. Auzubillah min zalik. Siapa yang tak kata macam tu dihukumi sebagai sesat, perlu ditahzir. Karanglah kitab mentahzir ulama, contoh dia. Nah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka ma'ana alaihi wa ashabi ini dipanggil dengan sunnah. Sebab itu ulama menamakan ahlus sunnah. Dan diteruskan oleh tabi'in, tabi'in sampai kepada Abu Hasan Asy'ari, sampailah kepada kita, dan kita akan syarah ke ini nanti. Lalu yang kedua, riwayat yang kedua adalah al-jamaah. Kenapa al-jamaah? Kerana al-jamaah memiliki erti jama'atun nas, majority, segerombolan manusia, segerombolan umat Islam, berarti majority umat Islam. Dan ini tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah ada nas menyatakan la tajtami'u ummati ala dolal, di mana umatku tidak berkumpul atas jalan kesesatan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ulama pun menamakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan benarlah Al-Imam Asy-Syahrastani di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, apabila meriwayatkan hadis sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan tadi, apa dia kata? Iaitu bukan dia kata ma'ana alaihi wa ashabi, bukan dia meriwayatkan jamaah, tapi dia meriwayatkan hum ahlus sunnati wal jamaah, dengan erti dia meriwayatkan hadis bil makna, bukan dengan bil lafzi. Meriwayatkan hadis sekadar makna dan mafhumnya saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah faham kisah ini, dah faham definisi ini, maka sekarang ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah yang mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, atau Ja'far At-Tahawi. Maka oleh sebab itu ulama yang datang setelahnya menyebutkan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, datang pula syubhah hari ini. Hari ini kat Malaysia ni ada syubhah baru. Ustaz, kita memang ikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi kita tak ikut ulama Asy'ariyah macam ustaz dan kawan-kawan ustaz. Ini pun ada juga. Tak ikut Asy'ariyah, Asy'ari ni tak ikut. Dia lebih kurang macam inilah yang berlega di media sosial. Di Malaysia ni banyak orang bermadhab Syafi'i tapi tak ikut Imam Syafi'i. Lepas tu dia riwayatkanlah Imam Syafi'i kata apa, idza sahha al-hadisu fa huwa madhhabi. Kan? Kalau sahlah hadis dia, maka itu madhabku. Kalau hadis dia tak sah, kau lemparlah hadis tersebut. Contoh dia macam tu. Akhirnya kata yang ada di Malaysia ni semua ikut Syafi'iyah, tidak ikut Imam Asy-Syafi'i. Ini namanya orang dia tak faham. Kenapa tak faham? Kerana mazhab Syafi'i yang kita anut ni mazhab Imam Syafi'i lah sendiri. Dan Imam Syafi'i itu ada banyak kaul. Ada kaul qadim, ada kaul jadid, ada kaul dekat Yaman, ada kaul ketika di Hijaz. Dan mereka ini ulama-ulama meriwayatkannya bukan dalam kitab Al-Sahaja, tapi dalam kitab-kitab lain. Misalnya Imam Ar-Ruyani karang Bahrul Madhab, Al-Imam Haramain mengarang kitab Nihayatul Matlab, Al-Imam Mawardi mengarang kitab Al-Hawi Kabir misalnya. Semua kitab ini meriwayatkan bahawa qala Asy-Syafi'i dan lain-lain. Kenapa tak ada sanadnya? Kadang dia sebutlah sanad, kadang dia tak sebut sanad. Kerana iktifaan, menganggap cukup ini bukan Rasulullah SAW, ini Imam Syafi'i. Kan? Dah cukup meriwayat dengan cara itu. Maka yang kata mereka ikut Abul Hasan Al-Asy'ari tapi tidak mengikuti Abu Mansur, tidak. Okey, nanti. Tak apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata bahawa mereka ikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tidak mengikut Asy'ariyah, ini juga batil. Kerana apa? Kerana mereka kata Abul Hasan Al-Ash'ari ada 3 fasa hidup. Yang pertama, dia ini adalah bermazhab Mu'tazilah. Bila dia bertaubat, dia masuk ke mazhab ilmu kalam Asy'ariyah yang ada hari ini. Lepas itu baru dia bertaubat, dia masuk mazhab, kononnya lah mazhab mereka, salafus soleh kononnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini jelas batil. Kerana Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, menurut riwayat Imam Ibn Furuq, Al-Imam Ibn Furuq ni hidup bila? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia ada murid nama dia Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili ada murid bernama Ibn Furuq. Berarti langkah seorang je. Ibn Furuq kata, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia keluar daripada mazhab Mu'tazilah dan masuk di dalam mazhab Ahlil Haq, iaitu Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka yang klaim bahawa dia ada 3 fasa, itu tidak betul. 3 fasa ini tidak betul. Kenapa tidak betul? Kerana kalau 3 fasa, dia mesti sebut dia dari mazhab Mu'tazilah, lalu masuk mazhab ilmu kalam yang sesat, baru dia berpindah kepada mazhab yang ketiga. Itu dalil yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sejak kurun ke-4 dan ke-5 Hijriah, golongan Hasyariyatul Hanabilah, yang mana mereka ini golongan yang hari ini klaim sebagai Abu Hasan Ash'ari tapi bukan Asy'ariyah. Tok nenek dia bernama Hasyariyatul Hanabilah, mengarang kitab khusus untuk menjarhu Imam Abu Hasan Ash'ari, bahkan mengatakan bahawa Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sesat lagi menyesatkan. Kerana apa? Kerana tidak mau mengatakan kalam Allah ini bersuara dan huruf walaupun ia qadim. Maka dia sesatkan Imam Abu Hasan Ash'ari. Dulu dia sesatkan Abu Hasan Ash'ari, tiba-tiba hari ini dia nak ngaku dia ikut Abul Hasan Al-Ash'ari pula. Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Ini namanya tidak logik. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, menurut Imam Subki, dia bukan membuat mazhab yang baru. Dia meneruskan mazhab Rasulullah SAW dan para sahabat. Maksudnya dia meneruskan apa yang diajarkan oleh baginda SAW dan para sahabat. Dan oleh sebab itulah ketika dia membina madrasahnya melawan Mu'tazilah, dia menang. Dia ada banyak murid, termasuk Al-Imam Abul Hasan Al-Bahili, meninggal tahun 370. Imam Abul Hasan Al-Bahili memiliki murid bernama Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini, meninggal tahun 418. Lalu Abu Ishaq Al-Isfarayini, dia memiliki murid bernama Abul Qasim Al-Isfarayini, iaitu anak dia sendiri, meninggal tahun 452. Dan Abul Qasim Al-Isfarayini memiliki murid yang hebat, iaitu Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imamul Haramain Al-Juwaini yang mengarang kitab banyak dalam akidah. Dia karang kitab Asy-Syamil fi Usuluddin besar. Dia kecilkan yang bernama dengan Al-Irsyad, dikecilkan lagi dengan bernama Aqidah Nizamiyah, dikecilkan lagi bernama Lum'atul Adillah. Ini kitab Al-Imam Imamul Haramain atau Al-Juwaini. Imamul Haramain Juwaini adalah guru kepada Imam Ghazali. Dia memiliki murid lain bernama Abul Qasim Sulaiman atau Salman Al-Ansari, meninggal tahun 511. Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Mereka menyebarkan Ahli Sunnah wal Jamaah merata dunia, tersebar, sampaikan di daerah Samarkand, Iran, Iraq, dipanggil dengan Ma, iaitu apa yang ada wara'an nahri atau yang datang sebelumnya juga, iaitu yang berada di Iran dan lain-lain. Maka Islam ketika sampai di sana, ajaran atau madhab Ahlussunnah wal Jamaah ini tersebar
Dan mana ia diteruskan oleh Khatib Diyauddin Umar Ar-Razi, ayahanda kepada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 559. Dan dia memiliki murid, anak dia yang disayangi, iaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijriah. Sebab itu kalau orang tanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Imam Ghazali, saya kata hampir sama. Imam Ghazali wafat 505, Al-Imam Diyauddin Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali meninggal 505, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 Hijriah. Nampak nombor dia tu hampir sama. Selain daripada manhajnya juga, semuanya sama, mazhabnya sama, akidahnya sama, tasawufnya juga sama. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi meneruskan ilmu ini dan mengajar kepada muridnya Al-Khurshashahi. Susah nak sebut namanya. Khusrawashahi. Itu. Meninggal tahun 652, diteruskan oleh anak muridnya Ibnu Zaitun, meninggal tahun 691, dan nanti diteruskan oleh Ibnul Hubbab dan juga Al-Hawari tahun 749 sampai kepada Al-Imam Ibnu Arafah 803, dan nanti diturunkan kepada murid-muridnya iaitu Ibnu Qubay dan lain-lain, Al-Gharbini yang diturunkan kepada Qalsadi dan Sa'alabi, dan kepada Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi inilah yang nantinya menilai kitab-kitab di dalam akidah Asy'ariyah ni. Susah nak baca, tuan-tuan. Kalau kita baca hari ini kitab kitab yang besar-besar, kitab Al-Irsyad dekat masjid ni, kat surau ni, rasanya semua dah lari dah, semua dah tidur dah tak faham dah. Ini misalnya ibarat dia lah, kita nak mengajar fiqh, jom ustaz kita buka kitab Al-Um. Bab solat tak habis-habis, ada bab taharah tak habis-habis. Saya tak wajib solat lagi, masih taharah ni. Belum masuk bab solat ni salah dia. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Susah. Maka Al-Imam As-Sanusi dia mensilibuskan. Maksud dia mensilibuskan, menjadikan akidah itu dalam bentuk silibus, sehingga kan mudah untuk diajarkan kepada murid-murid, mudah untuk dipelajari, mudah untuk menjadikan bahagian daripada pendidikan awal dalam ilmu akidah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Al-Imam As-Sanusi menyusun kitab dia daripada Al-Kubra yang paling besar, lalu dia syarahkan menjadi Syarhul Kubra, dia kecilkan Kubra menjadi Al-Wusta, lalu disyarahkan Wusta menjadi Syarhul Wusta, lalu dia kecilkan lagi menjadi Sughra, lalu disyarahkan Sughra menjadi Syarhul Sughra, lalu dia kecilkan lagi menjadi Sughra, dan lalu dia membesarkan, mengecilkan lagi menjadi Sughra, dan juga Mufidah, dan akhirnya beliau meletakkan kitab Al-Muqaddimat sebagai kamus ilmu kalam untuk memahami ilmu kalam dengan istilah-istilah tersebut, dan dia syarahkan bernama Syarhul Muqaddimat. Rangkaian kitab akidah inilah yang menjadi penyebab Ahli Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah setelah kurun ke-9 Hijriah bertambah kukuh dan tidak mudah murtad, tidak mudah untuk gugur iman. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan tahu kan Andalusia, siapa yang dah pernah pergi Alhambra, Cordoba dan lain-lain, di sana ni dulu Islam majoriti di selatan tu, Kristian minoriti di selatan. Apa terjadi, tuan-tuan? Mereka menggunakan adu domba. Cucuk Cordoba, cucuk Granada, Sevilla. Katakan Sevilla, Granada, aku nak pergi serang Cordoba, kau jangan tolong. Tak apa, kita pack, aku hantar kau berapa harta, berapa kuda, berapa isteri dan lain-lain, semua disupply. Perempuan paling cantik pun tak apa, dihasut Sevilla dan lain-lain, sehingga ketika Kristian Salibis menyerang Cordoba, umat Islam tak ada seorang pun nak tolong, kan? Nak tolong macam mana? Dah kena suap. Betul tak?
Satu-satu dia buat benda yang sama. Ini dipanggil dengan taktik batu api. Batu api sana, batu api sini. Akhirnya umat Islam berpecah belah. Dah hancur, tinggal minoriti, tinggal sedikit. Terakhir Granada runtuh tanpa peperangan, menyerah, surrender, tanpa ada pembelaan, free of charge. Ambil istana aku dengan perjanjian semua orang berhak beramal dengan agamanya sendiri-sendiri, masing-masing. Tapi apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Ternyata lepas 2 tahun Treaty of Granada dihapuskan. Semua umat Islam wajib masuk Kristian Katolik. Kalau tak masuk Kristian Katolik, get lost. Pilih mana? Get out atau murtad. Tidak sedikit yang murtad, banyak yang murtad pada waktu itu. Rumah-rumah orang yang setia dengan Islam dan tidak murtad dan lari pergi ke Maghribi dan negeri-negeri di Afrika sana, rumah mereka diambil oleh golongan-golongan Kristiani dan diduduki sampailah hari ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan berkat akidah Imam Sanusi, apabila tersebarnya kolonialisme, golongan Spanyol ini berusaha untuk merubah akidah umat Islam. Mereka tak mampu, kerana silibus Imam Sanusi sudah kuat di dalam hati mereka. Hujah-hujah mereka nak hujah lawan tu kecil, mudah untuk menjawab golongan-golongan yang sesat ini. Maka Al-Imam As-Sanusi berjasa kepada kita. Dan setelah itu diteruskan tradisi ilmu kepada beberapa ulama, sampailah ilmu itu kepada Syekh, iaitu kalau tak salah Syekh Hasan Al-Falimbani kalau tak salah, dan sampai kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan turun-temurun kepada seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita yang ada di Malaysia, Indonesia dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh nampak ini sejarah bagaimana persambungan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah sampai kepada kita pada hari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, bagaimana pula dengan sejarah ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di Nusantara, di alam Melayu ini? Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, ada banyak teori tentang kemasukan Islam di Nusantara. Banyak teori. Ada yang kata abad pertama, ada yang kata abad ketiga, ada yang kata abad kelima, abad keenam. Yang paling masyhur abad keenam lah, sampailah hari ini. Maka untuk menjawab persoalan ini, kita harus melihat sejarah, artifak, manuskrip. Para ulama sepakat manuskrip tertua yang ada pada hari ini, persuratan Melayu yang mana membahaskan hukum hakam Islam, akidah terutamanya. Akidah terutamanya adalah manuskrip yang telah ditahqiq oleh salah seorang ulama besar di Malaysia, iaitu Profesor Naqib Al-Atas, Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau menulis sebuah buku berjudul The Oldest Known Manuscript in the Malay World, iaitu manuskrip tertua di alam Melayu. Apabila dibuka, ia adalah merupakan akidah, matan akidah An-Nasafiyah, yang mana ada makna gandul. Kalau bahasa Indonesia kita panggil makna gandul. Gandul ni apa? Gantung. Makna bergantung. Lebih kurang macam tu. Tulisan Arab Melayu. Ini adalah manuskrip tertua. Maka oleh ini ulama memberi kesimpulan bahawa akidah yang awal sekali masuk di alam Melayu bukan Asy'ariyah tapi Maturidiyah. Dan logiknya seperti betul, kerana apa? India adalah golongan Ahnaf yang mengikuti mazhab Maturidi, dan akidah Nasafiyah ini adalah mazhab Maturidi. Maka dia synchronize, dia hampir sama, kan?
Dalam erti dia ini, apabila akidah ini masuk, manuskrip ini ada, menunjukkan umat Islam di Malaysia ini adalah berakidahkan Maturidiyah asalnya. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tokoh hebat bernama Sunan Bonang. Kenal Sunan Bonang? Wali Songo. Pernah dengar tak Wali Songo? Jadi ni bukan cerita mitos. Sebab ada yang kata ni mitos. Wali Songo tu mitos. Cerita bukan mitos. Kerana keturunan dia ada, bukan sedikit, banyak. Sanad dia ada, manuskrip dia ada tu. Sunan Bonang, dia ini memiliki sebuah tulisan atau beberapa tulisan yang mana ditulis dalam bahasa Jawa Kawi. Sunan Bonang. Sunan Bonang ini, dia ini pernah menuntut ilmu di Mesir. Sunan Bonang, ya, pada waktu itu, ya. Menurut riwayat, dia hidup di zaman Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Berarti 800 lebih. So boleh kita kata Sunan Bonang ni hidup tahun 800 lah, 800 something. Sama dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kerana dia ada sahabat. Jadi ijazah kawan saya Ustaz Ahmad Baso di Indonesia, dia tengah tahqiq dan terjemah iaitu sanad Sunan Bonang dalam keilmuan. Ini. So Sunan Bonang ini di dalam kitab dia yang dinamakan hari ini dengan nama Primbon Bonang. Tu nama dia bahasa Indonesia, Primbon Bonang. Jadi apa? Di dalam ini dia membahas tentang akidah dan tasawuf. Dan dia menyebutkan di dalam mukadimah kitab dia, aku susun kitab ini berdasarkan 2 kitab. Yang pertama kitab Ihya Ulumuddin. Dan apabila kita dengar Ihya Ulumuddin, maka akidah dia jelas akidah Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu akidah siapa? Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Sunan Bonang. Reference yang kedua adalah bernama kitab dia At-Tamhid. At-Tamhid. Dan At-Tamhid ini adalah dikembalikan kepada At-Tamhid oleh Imam As-Salimi. Ini Imam As-Salimi ini, Abdul Syakur As-Salimi, dia ini adalah ulama yang bermazhab dengan mazhab Maturidi. Berarti kita boleh katalah memang kemungkinan tak pasti, yakin, kemungkinan besar akidah yang pertama masuk di alam Melayu adalah akidah Maturidiyah. Barulah nanti datang kemudian Al-Asy'ariyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-Imam As-Sanusi rahimahullah memiliki kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin ini kitab yang penuh barakah. Penuh barakah dia macam mana penuh barakah? Bayangkan di seluruh dunia semua pakai kitab Ummul Barahin. Semua menterjemahkan Ummul Barahin ke dalam bahasa mereka masing-masing. Kalau kita pergi ke Maghribi, kitab akidah dia Ummul Barahin sebagai salah satu silibus. Dia panggil dengan marhalah Sanusiyah. Kalau kita pergi ke Indonesia, ada macam-macam terjemahan. Ada terjemahan bahasa Jawa, ada terjemahan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Madura dan lain-lain. Berarti kitab Al-Imam As-Sanusi ini penuh barakah, tersebar di seluruh dunia. Dan bukti dia, negara yang dijajah oleh golongan barat yang menggunakan taktik Reconciliasta tadi, kan, untuk menyebarkan kristenisasi dan lain-lain. Jadi kristenisasi, missionaries.
Semua negara yang mereka pergi akan berubah agama mereka menjadi Kristian. Contoh dia Filipin. Filipin didatangi oleh missionaries dan menjadi Kristian. Akan tetapi negara yang disinggah oleh kitab Imam Sanusi yang bernama Ummul Barahin dan lain-lain, alhamdulillah hari ini, sampai hari ini masih kekal Islam, kerana akidah ini membentuk karakter orang yang mengaji dengan berhujah, berakidah dengan sandaran hukum hakam, dengan logik, dengan sandaran hukum akal, dengan sandaran logik yang nyata, dengan sandaran metodologi yang jelas. Oleh sebab itu, ulama Melayu tidak ketinggalan. Salah seorang ulama besar daripada Kedah yang kita tidak tahu biografi dia, tapi nama dia Qadi Amin Al-Qadahi. Qadi, dia seorang kadi. Nama dia Amin Al-Qadahi, datang dari Kedah lah. Datang dari Kedah. Maka dia ada terjemahan kitab Ummul Barahin, yang mana manuskrip tersebut kembali seawal, iaitu kurun kedua Hijriah. Kurun ke-13 Hijriah. 12 something, 12 something. Ya, kurun ke-13 Hijriah. Di mana manuskrip itu hari ini disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. Itu adalah terjemahan Ummul Barahin yang awal. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, ulama ahli sunnah wal jamaah di alam Melayu dari dulu memang berpegang dengan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Sanusi, iaitu dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Oleh sebab itu, kita boleh rujuk wasiat Al-Imam atau Syekhul Islam Malaya yang bernama Syekh Abdullah Fahim. Apa dikata-kata Syekh Abdullah Fahim? Dia kata, tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semalaya ini dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri hingga raja-raja sekalian, mereka itu bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i secara ijma'an. Berarti kita memang dari dulu sampai sekarang semuanya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Tak ada mazhab Hanafi kat sini, walaupun kita dekat dengan India sekalipun. Tidak ada. Ini. Lalu dia kata, yahrumu kharqul ijma'. Diharamkan menyalahi ijma'. Ambil mereka itu hukum-hukum fiqh Syafi'i daripada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah, Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj Al-Imam Ar-Ramli. Maka dia kata Nihayah hingga kitab Al-Um dan mukhtasaratnya, iaitu Mukhtasar Al-Juwaini tadi, mukhtasarnya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabilal Muhtadin, Bughiyatul Tulab dan Matla'ul Badrain dan lain-lain. Itu kitab yang kita jadikan sumber di dalam ilmu fiqh Syafi'i di alam Melayu. Dalam Usuluddin, atas perjalanan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi siapa? Al-Syekh Abdullah Fahim dah kata dah, akidah kita atas jalan Abul Hasan Al-Ash'ari. Diambilkan daripada syuruh dan hawashi Ummul Barahin. Berarti kitab Ummul Barahin dia yang berkata, kan? Diambil daripada kitab syuruh dan hawashi Ummul Barahin dan Jauharah, iaitu Jauharut Tahid, dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Jadi ini dah jelas bagi kita, inilah pegangan ahli sunnah di tanah Melayu atau di Malaysia ini, wabil khusus Melaka ini. Dan ditutup dengan ilmu tasawuf atas perjalanan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah
diambilkan daripada Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin, dan terjemahannya kepada Melayu seperti Siyarus Salikin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah dia mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mengikuti tradisi ilmu. Kalau kita lihat daripada Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, turun kepada muridnya, sampailah kepada ulama-ulama seperti ulama Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Fatani, Abdul Falim Bani, dan lain-lain, dan turunlah sampai kepada kita. Maka ilmu ini bersambung dengan penuh barakah. Kita harap berkat dengan ilmu-ilmu tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh sebab itu, menurut kajian saya, ada lebih daripada 7 kitab Melayu yang ditulis sebagai terjemahan dan syarah kepada akidah Ummul Barahin. Kalau kita rujuk, kita akan menemukan kitab, sebuah kitab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu nama kitab tu, syarah kepada Ummul Barahin. Siapa? Syekh Nawawi Banten tu. Al-Imam Nawawi Banten, nama kitab dia Zari'atul Yakin. Kalau kita rujuk di dalam kitab Zari'atul Yakin, bahawa Al-Imam Syekh Nawawi Al-Jawi, dia menyusun akidah dia, akidah Ummul Barahin tersebut yang dia syarahkan, semuanya kembali kepada manhaj yang sama. Dan manhaj inilah manhaj yang dibawa oleh ulama-ulama yang ada di Maghrib, yang ada di Hijaz, yang ada di Tunisia, yang ada di Yaman, yang ada di Damaskus, yang ada di Baghdad, yang ada di India, di selatan India, dan lain-lain. Sebab itu Syekh Nawawi Al-Jawi juga dia memiliki sebuah syarah kepada Tartibul Hikam yang dikarang oleh ulama India. Jadi satu ulama India dia mentertibkan hikam, lalu yang mensyarahkannya adalah Syekh Nawawi Al-Jawi. Dari situ ulama Islam semuanya di Nusantara mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, oleh sebab itulah apabila kita hidup di zaman moden ni, ketika sebelum merdeka, umat Islam apabila nak merdeka atau sebelum merdeka, ditanya tentang pandangan Islam yang dipilih, iaitu madhab sultan-sultan kita, maka mereka juga merujuk ulama dan kembali kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Buktinya, kami di Perak ada seorang ulama tapi juga sultan, namanya namanya Sultan Iskandar, Alang Iskandar Shah. Itu nama dia, ada Alang Iskandar Shah. Dia ni ulama hebat, pernah mengaji dengan Syekhul Islam Minangkabawi, daripada Minangkabau, Soleh Minangkabawi. Syekhul Islam pertama Perak iaitu Soleh Al-Minangkabawi. Dia pernah jadi sultan, Alang Iskandar Shah mengaji dengan beliau. Maka oleh sebab itu Sultan Iskandar Shah dia mengarang sebuah risalah bernama Risalah Iskandariyah. Menggunakan namanya, dia direct terus kepada rakyat yang paling bawah, dari mula qudat, menteri sampai ke bawah, semuanya kena baca buku tersebut. Dan di dalam kitab tersebut dia ada bahagian akidah, dan akidah yang disusun ketika itu semuanya adalah akidah yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu ikut kepada kitab Ummul Barahin awal sampai akhir, tuan-tuan dan puan-puan. Di Perak pula ada ulama besar juga sultan bernama Sultan Sulaiman Shah. Maka dia menyusun kitab bernama Pohon Agama,
ada bahagian akidah, dan akidahnya diambil daripada kitab-kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah budaya ilmu, di mana kita menggunakan definisi yang betul untuk mentafsirkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bukan pakai letak aja mustalah, hentam sajalah. Perkembangan ahli sunnah wal jamaah di Nusantara dikukuhkan lagi hari ini apabila ia menjadi sebuah syarat atau sebuah perlembagaan yang termaktub di negeri-negeri, enakmen negeri-negeri. Seperti beberapa negeri yang jelas mewartakan bahawa ahli sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan kalau di Indonesia dia tidak seperti kita, dia tak ada perangkat undang-undang, maka mereka menggunakan NGO, dan NGO itu yang setia dengan ahli sunnah wal jamaah merupakan NGO yang paling besar, iaitu Nahdlatul Ulama, mengikuti manhaj Imam Sanusi dan juga kitab Ummul Barahin. Lalu pertanyaan dia sekarang, Ustaz, mengapa kita kena mengaji sifat 20 ni? Ummul Barahin tu sifat 20. Nama sekarang kita panggil sifat 20 lah. Asal usulnya dia kitab risalah oleh penulis tersebut. Tapi dipanggil dengan sifat 20 kerana apa? Kerana Ummul Barahin diisi dengan sifat 20. Lalu ulama yang datang setelahnya mengarang kitab-kitab yang mengikuti manhaj sifat 20, juga menamakan iaitu kitab mereka sebagai kitab sifat 20. Dan herannya hari ini ada pula nak klaim sifat 20 ni datang daripada akidah Greek. Kenapa akidah Greek? Kerana apa? Kerana kononnya dia pakai ilmu mantik. Dalam Islam kita ada konsep Islamization of knowledge. Siapa pernah belajar kat UIA mesti dengar ni, meratib Islamization of knowledge. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menjelaskan di dalam kitabnya Tahaffutul Falasifah dan juga Maqasidul Falasifah bahawa ilmu orang barat ni ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik tu tak salah ambil, yang baik tu boleh ambil lah. Maka mantik ini penting. Imam Ghazali mengislamizationkan knowledge tadi, iaitu daripada mantik falsafi, mantik golongan-golongan Yunani, mereka rubahkan caranya. Bahasa dia Imam Ghazali dengan nama As-Sirat Mustaqim dalam kitabnya Sirat Mustaqim, timbangan yang adil, akal. Ni apa? Lalu kita ada dua lagi, Mihaqqun Nazar, dan satu lagi Mi'yarul Ilmi. Mi'yarul Ilmi iaitu timbangan ilmu. Macam mana nak nilai ilmu itu betul atau salah. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia memindahkan ilmu tersebut. Berarti apabila kita kata, Ustaz, sifat 20 kenapa pakai Yunani? Tidak, hanya memakai ilmu mantik. Kenapa tidak? Ilmu mantik tu lebih kurang macam ni lah. Khamar memabukkan. Semua benda yang memabukkan adalah haram, maka khamar adalah haram. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Alam ini dari tiada lalu ada. Semua benda yang dari tiada lalu ada mesti ada pencipta. Maka alam ini mesti ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelas kan? Jelas. Ini adalah perkembangan ahli sunnah wal jamaah sifat 20 tadi. Oleh sebab itu sultan-sultan dulu semua mengaji sifat 20. Sifat 20 tersebar di seluruh dunia. Tersebar di Malaysia ini, seluruh pelosok Malaysia. Jangan pula hari ini kita ingin merubah dari sifat 20 ini kepada pengajaran yang lain. Dan oleh sebab itu, untuk menutup majlis ini, cuba kita renungkan bagaimana kita ihsaiyat, bukan renungkan, kita ihsaiyat. Kita buat bancian
Bukan bacaan, kita teliti satu persatu negeri di Malaysia ini. Apakah yang mereka ertikan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka bermacam-macam jawapan. Tapi majoriti menganggap bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau kita lakukan perkara tersebut, insya-Allah kita dapat mengetahui perkara tersebut dengan baik, insya-Allah. Saya iktifakkan pengajian saya sampai sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan harapan insya-Allah kita sentiasa istiqamah dengan akidah yang mulia ini, dengan harapan insya-Allah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah, dan menjadi suatu ilmu yang dapat menjagakan anak-anak kita sampai turun-menurun semuanya kepada ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan ini saya iktifakkan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.